السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعارفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل أقوالنا وأفعالنا كلها خالصة لوجهك الكريم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita lihat kitab kita yang pertama, iaitu Sairus Salikin, muka surat 149. Muka surat 149. Okey. Dan ketiga, pada baris yang ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris ke-8 daripada atas. Dan ketiga daripada 8 perkara, daripada jumlah yang pertama, perhimpunan yang pertama, iaitu mula-mula kita nak pergi ke ihram. Masih lagi bincang bab haji. Ketiga, sayugianya, yakni sunat, apabila hendak keluar ia orang yang nak musafir tadi, pergi haji dan umrah dan mana-mana musafir lah, daripada rumahnya itu, bahawa ia orang yang nak musafir tadi sembahyang 2 rakaat dahulu daripada keluarnya orang musafir, dan dibacanya orang yang sembahyang tadi pada rakaat yang pertama itu Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua itu Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Ni kita baca, kita sebelum kita pergi musafir, sunat dulu kita semayang 2 rakaat sunat musafir. Saja aku semayang sunat musafir, usalli sunnat safar, saja aku semayang sunat safar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Gitu. Jadi bacaannya, rakaat yang pertama kita baca Qul ya ayyuhal kafirun lepas Fatihah, dan pada rakaat yang kedua itu Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua baca Fatihah dan juga Qul huwallahu ahad. Mana-mana tiap-tiap kali kita nak musafir, sunat kita semayang ni dulu 2 rakaat, sama ada musafir pendek, dekat, ataupun musafir jauh. Lebih-lebih lagi lah kalau musafir jauh. Maka apabila selesai ia orang yang nak musafir daripada sembahyang itu, maka angkat akan kedua tangan dan meminta doa serta ikhlas dan beserta benar niat. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita ni ikhlas pada Allah, dan juga dalam keadaan niat kita ni betul pada Allah. Doanya macam mana? Demikian doanya. Lagu ni baca doanya, Allahumma antas sahibu fis safari. Tak bagi elok nak baca lepas ni. Allahumma antas sahibu fis safari wa antal khalifatu fil ahli wal mali
wal waladi wal ashabi. Allahumma ihfazna wa iyyahum min kulli afatin wa ahatin. Panjang sikit doa ni. Allahumma inna nas'aluka fi masirina hadha albirra wattaqwa, hadha albirra wattaqwa, wa minal amali ma tarda. Allahumma inna nas'aluka an tutwa lana al-ardu wa tuhawwina alaina as-safaru wa an tarzuqana semula Allahumma inna nas'aluka an tatwiya lana al-arda tatwiya lana al-arda tawayatwi wa tuhawwina yuhawwinu wa tuhawwina alaina as-safar wa an tarzuqana fi safarina hadha salamatal badani wad dini wal mali wa tuballighana hajja baitika wa ziyarata qabri nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min wi'sa'i safari wa ka'abbatil munqalabi wa su'il nazari fil ahli wal mali wal walad. Dalam setengah riwayat wasu'il manzar tambah mim, wasu'il manzari fil ahli wal mali wal waladi wal ashabi. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi jiwarika wa la taslubna wa iyyahum ni'mataka wa la tughayyir ma bina wa bihim min afiyatika. Itu bacaan selepas daripada kita sembahyang sunat nak musafir pergi haji. Jadi tengok, tengok doa tu balik, tengok Allahumma anta tu kan, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, hujung tu wa tuballighana hajja baitika wa ziyarata qabri nabika. Tu garis yang tu wa tuballighana hajja baitika wa ziyarata qabri nabiyika. Yang tu garis sampai situ sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Pasal apa so garis nanti kita nak ajar lagu mana nak tukar. Lepas ni nanti nak tukar. Baik, maknanya artinya Tuhanku, engkau taulan di dalam safarku. Engkaulah teman, taulan yakni teman di dalam safarku. Dan engkau khalifah, pengganti. Khalifah makna pengganti. Pengganti siapa? Pengganti aku di dalam memeliharakan ahliku, yakni keluargaku. Ya Allah, kau jagalah keluargaku sepeninggalanku. Gitu maksudnya. Dan hartaku, kau lah penggantiku, jaga hartaku. Dan anak-anakku ni aku tinggal ni, ya Allah, jagalah. Dan sahabatku. Ini bagus doa ni. Maknanya kita nak musafir ni, nak tinggal mereka ni, tak ada orang lain nak jaga, ya Allah, kau lah jaga. Gitu. Hei Tuhanku, peliharakan olehmu. Ini dari segi ayat apa ni? Ini ayat fiqh. Ayat hakikat memang Allah Ta'ala berlaku jaga
Nak kita ada ke kita tak ada ke, Allah Ta'ala belaka jaga. Cuma ni ayat fiqh maksudnya dah kita tak ada, minta tolong Allah Ta'ala jaga. Kalau time kita ada, kita jagalah. Gitu dari segi nisbah fiqhnya. Maknanya kalau kita ada orang jahat mari kita lawan. Dan sekarang ni orang jahat mari kita tak ada. Gitu. Tapi memanglah semuanya hakikatnya siapa yang jaga? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata. Hei Tuhanku, peliharakan olehmu akan kami dan akan segala mereka itu siapa? Ahli keluarga, harta dan juga anak dan sahabatku tu. Peliharakan mereka itu daripada segala kebinasaan dan daripada yang membinasakan. Hei Tuhanku, bahawa kami memohonkan akan Dikau di dalam perjalanan kami ini akan kebajikan dan takut akan Dikau. Ya Allah, kami minta dalam musafir kami ini benda baik-baik dan ketakwaan. Takut tu mana ketakwaan kepada Engkau. Dan daripada amal barang yang Engkau redai. Apa yang aku nak buat dalam musafir ni, ya Allah, benda yang Kau redai, jadikan benda yang Kau redai. Hei Tuhanku, bahawa kami pohonkan akan Dikau, bahawa Engkau lipat bagi kami akan bumi yang kami jalani atasnya. Lipat maknanya bagi cepat sikit siapa. Ilmu lipat bumi. Tatwiya lanal ard. Boleh? Tu. Jadi cepatlah sampai sikit supaya tak jam dan sebagainya gitulah. Mudah-mudahan. Itu maksudnya. Bukan kata bumi gudu-gudu lipat dah. Itu bahasa kinayah. Itu boleh nak jadi ke wali-wali boleh. Cuma kita ni mandek atas jalan syariat, atas asbab. Dah mungkin Allah Ta'ala hilangkan asbab jam. Gitu. Bacalah. Dan Engkau mudahkan atas kami akan perjalanan kami. Dan bahawa Engkau anugerahi di dalam perjalanan kami ini akan selamat badan dan selamat agama dan selamat harta. Dan bahawa Engkau sampaikan kami akan mengerjakan haji ke Baitillah. Pasal kita keluar duk bicara bab musafir ni kan. Ya Allah, Kau sampaikan kami nak buat haji ke Baitillah dan ziarah kubur Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku, bahawa kami memohonkan peliharaan dengan Dikau daripada kesusahan safar dan daripada kedukaan berpindah dan daripada penglihatan yang jahat. Ya Allah, aku berlindung semua ni. Berlindung daripada susah safar, ya Allah, lindungkan kami ya Allah. Daripada kedukaan dan daripada penglihatan yang jahat. Maksudnya bila balik besok tengok benda buruk, mana isteri kau kena curi ke orang kan, anak kena buat jahat ke orang, harta kena curi ke orang. Ya Allah, jauhkan aku daripada penglihatan yang buruk nanti. Sama ada aku balik nanti ataupun dalam perjalanan tak nak tengok benda-benda buruk. Itu maksudnya. Maknanya nak tengok benda elok-elok je. Itu doa tu. Penglihatan yang jahat maksudnya pandangan nanti aku balik nanti tengok keluarga aku benda-benda hak buruk. Tak nak ya Allah pada keluarga dan harta dan anak dan sahabat. Ya Allah, lindungilah aku daripada aku melihat benda-benda yang buruk pada ahli keluargaku, harta dan anak-anak dan sahabatku bila apa benda, bila aku balik nanti. Itu maknanya jaga elok-eloklah ya Allah anak-anak aku, keluarga aku, sahabat aku dan hartaku. Tuhanku, jadikan olehmu akan kami dan akan segala mereka itu di dalam peliharaanmu, dan jangan Engkau tinggalkan kami dan akan segala mereka itu akan nikmatmu. Jadi jangan buang kami daripada nikmatmu, dan jangan Kau ubahkan barang yang ada pada kami dan yang ada pada segala mereka itu daripada afiatmu. Afiat ni apa? Kesihatanmu, kebaikanmu dan sebagainya. Itu maksud doa kita baca tu. Comel sangat doa ni. Jadi kalau kita nak musafir ke tempat lain,
Kita bacalah wa tuballighana kalau nak pergi musafir mana? Korea. Wa tuballighana fi Korea. Gitu. Tukar tu subuh baris tu. Suruh garis tu. Situ tukarlah. Wa tuballighana tu sampaikan kami. Sampai ke mana? Kalau nak musafir ke mana? Anwar nak musafir ke Thailand, lagi belajar Muay Thai. Wa tuballighana ila Thailand. Gitu, tukar situ. Satu Wa tuballighana tu makna sampaikan kami. Boleh habis. Dan keempat, apabila sampai kepada pintu rumahnya. Ni ada nak keluar rumah ni belakang ni. Ceritanya. Dah lepas sembahyang 2 rakaat tadi, kita pun nak keluarlah sampai pintu rumahnya, maka berhenti di situ, berhenti di pintu rumah dan baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika an adilla au udalla. Baca dulu. Adilla au udalla. Au azilla au udhalla. Itu dengan zal. Kemudian ini au azilla au uzalla. Sama je. Bunyinya lebih kurang, tapi untuk zal besar, zal kecil. Au azlima au uzlama. Au azlama au uzlima. Au ajhala au yujhala alayya. Au ajhala au yujhala alayya. Boleh bagi dulu. Yujhala alayya. Allahumma inni lam akhruj ashiran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika wa qada'a fardika wa ittiba'a sunnata nabiyyika wa syauqan ila liqa'ik. Artinya, dengan nama Allah aku keluar musafir ini, padahal aku tawakal atas Allah Ta'ala. Tiada haul, tiada daya untuk menolak maksiat, dan tiada quwwah, tiada kekuatan untuk melakukan taat. Itu terjemahan la haula wala. La haula, tiada haul, maksudnya tiada daya untuk menolak maksiat, dan tiada kuat, yakni tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan. Boleh? Kita iktiraf dengan kelemahan kita. Tak ada aku ni tak mampu nak menghalang haul, menjauhkan diri daripada maksiat. Kuwah, tiada kekuatan untuk melakukan ketaatan. La haula, tiada daya untuk jauh daripada maksiat. Wala quwwata, tiada kekuatan untuk melakukan taat, melainkan dengan Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Hei Tuhanku, aku meminta peliharakan dengan dikau daripada bahawa aku menyesatkan akan orang. Minta berlindung daripada aku menyesatkan. An adilla, aku sesatkan orang, dan disesatkan oleh orang akan daku. Aku berlindung daripada aku sesatkan orang. Ya Allah, jangan jadikan aku ni sesatkan orang, dan jangan jadikan aku kena sesatkan orang. Elok doa ni. Kalau tengah jalan ni jangan orang buat sesatkan aku sesatkan orang. Atau menghinakan akan orang. Ya Allah, jangan jadikan aku menghinakan orang. Azillah tu menghinakan orang. Au uzal, atau orang menghinakan daku. Aku hina orang, orang hina kat aku. 2. 3. Atau aku menjatuhkan akan orang.
Ya Allah, aku berlindung daripada aku jatuhkan orang, atau dijatuhkan orang akan aku, ataupun orang jatuhkan aku. Jangan jadi aku ni buat jahat ke orang, pedajal kata orang apa? Orang Kedah. Pedajal. Betul? Pedajal. Jangan jadikan aku ni pedajal ke orang dan orang pedajal ke aku. Satu. Berapa dah minta tu? 3 kan? Dia. Adilla au udal au azlima au uzlam. Atau menzalim aku akan orang, atau dizalim orang akan aku. Ya Allah, janganlah aku buat zalim ke orang dan orang buat zalim ke aku. Tak nak berlaku. Atau aku jahilkan orang, aku perbodohkan orang. Ya Allah, jangan jadikan aku perbodohkan orang. Jangan buat bodoh ke orang. Atau dijahilkan orang akan aku, ataupun orang bodohkan aku, perbodohkan aku. Minta berlindung aku. Pertama, minta berlindung jangan aku sesatkan orang dan orang sesatkan aku. Yang kedua, minta berlindung jangan aku hinakan orang dan orang hinakan aku. Yang ketiga, minta berlindung jangan aku jatuhkan orang dan orang jatuhkan aku. Yang keempat, minta berlindung jangan aku zalimkan orang dan orang zalimkan aku. Yang kelima, minta berlindung jangan aku perbodohkan orang dan orang perbodohkan aku. Baik. Tuhanku, tiada aku keluar kerana kebesaran. Aku ni bukan keluar rumah ni kerana sombong. Kebesaran tu sombong. Abu Dhabi, sombong. Dan tiada kerana riak, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Dan tiada kerana sum'ah, bukan kerana nak cerita-cerita kat orang. Sum'ah ni dengar, bukan nak memperdengarkan kat orang. Bukan nak cerita kebaikan aku kat orang, tak. Tetapi aku keluar kerana memeliharakan murkamu. Aku keluar ni kerana nak jaga daripada kemurkaanmu. Tujuan aku keluar ni nak jauhkan daripada kemurkaanmu. Mana keluar nak cari haji, keluar nak buat umrah, keluar nak tuntut ilmu, keluar nak cari rezeki, gitu. Dan kerana berkehendakkan keredaanmu, dan kerana menunaikan fardu engkau, dan kerana mengikut akan jalan nabimu, dan kerana kasih kepada berdapat kerana kasih kepada, bukan berdapat tu, wasyauqan ila liqa'ik. Liqa' ini apa benda? Berjumpa. Baiki sikit. Kasih kepada berjumpa akan dikau. Suka nak berjumpa. Kasih kepada berjumpa, suka kepada berjumpa dengan kau ya Allah. Maka apabila berjalan engkau, banyak doa ni nak kena hafal ni. Maka apabila berjalan engkau, maka engkau baca wallahu a'lam. Bila start jalan, baca apa? Allahumma bikan tashartu wallah. Nah, apa belaka ni? Ni bab doa belaka ni. Wallahu a'lam. Okey, tengok Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makna bersahabat dengan Allah. Baik nombor berapa? Cek kira. Maka makna bersahabat dengan Allah.
Jumpa? Farouk jumpa? Bagi berapa? Bagi 14 daripada atas. Jumpa? Betul 14 Bagi 14 daripada atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Maka makna bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, apa bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna kita bersahabat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tu apa? Bersahabat tambah dengan tu, bersahabat dengan nikmatnya dan kurniaannya. Itu maksud bersahabat dengan Allah. Bukan kita boleh duduk bersahabat dengan Allah. Yang manusia bolehlah kita duduk bersahabat, duduk berdamping, duduk bersembang, duduk apa. Dengan Allah lagu mana bersahabat. Jadi kata dia bersahabat dengan Allah ialah bersahabat dengan nikmatnya Allah dan kurniaannya Allah. Kurniaan itu pemberian Allah. Maka seorang yang bersahabat dengan nikmat Allah Ta'ala, lagu mana bersahabat dengan nikmat itu pula? Tu. Kalau orang yang bersahabat dengan nikmat Allah Ta'ala tu macam mana dia? Hendaklah syukur ia seorang yang bersahabat dengan nikmat itu akan nikmat Allah. Kena bersyukur dengan nikmat itu, maksud bersahabat dengan nikmat Allah. Itu dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur aku tambah, kalau kamu kufur, tengok Allah Ta'ala gambarkan syukur lawan kepada syukur apa? Kufur. Walaupun dia bukan kufur keluar agama, tapi Allah Ta'ala bagi nama kufur. Besar. Tidaklah kata jadi kafir. Kufur, dia panggil kufur nikmat. Jadi besarnya orang yang tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dosanya. Kerana itu kita di atas dunia ini berterbang di atas dunia ini menggunakan dua sayap. Sayap yang pertama syukur. Sayap yang kedua apa? Sayap kedua syukur. Sebelah pun sayap tak boleh terbang ni. Betul ke apa? Sabar. Syukur dan sabar. Itu dia. Sebab hidup kita ni tak boleh lepas daripada nikmat dan bala. Bila mari nikmat, syukur. Bila mari bala, sabar. Itu. Jadi kita di atas dunia ni kena terbang ibarat burung kat terbang dengan dua sayap. Mari nikmat, syukur alhamdulillah. Mari bala, sabar. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa tak ada dua ni, dia tak boleh terbang atas dunia ni dengan selamat. Ibarat burung patah sayap sebelah. Tak ada sayap lagi tak boleh terbang. Mesti kena ada dua-dua ni. Mana dalilnya? Nabi kata ajaban li amril mu'min. Oh, ajaib sungguh orang mukmin ni. Ajaib. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dapat benda yang baik, gembira, bersyukur. Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dapat benda yang memudaratkan, dia sabar. Oh, ajaib. Itu keajaiban orang mukmin. Siapa tak ada dua ni, dia tidak termasuk orang mukmin yang ajaib. Hebatlah orang mukmin hebat. Jadi kita begitu di atas dunia ni ada dua sayap, kena ada tamanya syukur, yang kedua lagi apa benda? Sabar. Baik. Dan bersahabat dengan datang bala atasnya, hendaklah sabar ia atas bala itu. Tengok. Syukur dengan sabar. Tak boleh lepas dah. Mana-mana kita tasawuf, orang syukur mesti orang sabar. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Dua ni kena pegang untuk atas dunia ni. Tak pegang dua ni memang tak selamat, tak boleh nak terbang jauh pergi. Siapa yang pegang dua ni dia boleh pergi. Mana pun boleh pergi Kalau ada sebelah kok, teh gitu ya.
Tak, dia syukur. Tak dapat nikmat syukur. Mak yang dapat bala, tak boleh apa. Jadi macam burung ada sebelah saya. Tak boleh nak terbang. Tak nak cek gitu. Tapi kalau ada dua-dua, mari nikmat syukur, mari bala pun dia tak terbang gitu. Dia sabar, tak ada masalah. Dia boleh hidup atas dunia ni. Itu dia. Dan bersahabat dengan suruh Allah Ta'ala itu, bagaimana kita bersahabat dengan arahan Allah? Bagaimana? Dengan mengerjakan suruhnya. Itu maksud bersahabat dengan suruhan Allah. Buat apa Allah Ta'ala suruh. Dan bersahabat dengan tegahnya Allah dan larangnya Allah, menjauhkan sekalian yang dilarangkannya itu. Itu maksud bersahabat dengan larangan Allah. Dan bersahabat taat dan ibadat. Lagu mana bersahabat dengan taat dan ibadat pada Allah? Lagu mana? Dengan ikhlas. Dengan kita ikhlas. Maksudnya bila kita buat amal ibadat, buat ketaatan, mestilah ada di dalamnya ikhlas. Ikhlas. Dan orang yang ikhlas ni orang yang syaitan tak boleh nak rosakkan. Pasal itu bila syaitan kata apa benda iblis kata, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaan engkau aku akan sesatkan anak cucu Adam ni semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Syaitan tak boleh. Iblis ada janji, ya Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tolong panjangkan umur aku hingga hari kiamat. Maka dia janji, dia suruh, Rabbi izzatika, demi kemuliaan kau aku akan sesatkan semua anak cucu Adam, kecuali hamba Allah yang ikhlas. Kalau ikhlas saja tak boleh sesat. Itu payah ikhlas. Iblis ada anak cucu dia tak boleh sesatkan orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka apabila memperbuat engkau seperti yang demikian itu, kalau kita buat macam tu semua, maka sungguhnya bersahabat engkau dengan Tuhan engkau. Tambah, maka sungguhnya telah bersahabat engkau dengan Tuhan engkau. Maka sungguhnya telah bersahabat engkau dengan Tuhan engkau. Kalau kita buat lagu tu, maka tu sesungguhnya kita telah bersahabat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh habis ya, wallahu alam. Habis kata. Kemudian, hei saudaraku, janganlah berkata engkau sudah hilang khair dan kebajikan. Ni. Ini kita tak boleh putus harapan daripada Allah. Kita kata Allah tak ada kebaikan zaman ni. Tak boleh. Allah. Kau aja. 10.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Kat mana ni muka surat? 1 3 3 4. Mana? Bagi 13. Kepala dia mana? Dan syarat yang ketujuh. Dan syarat yang ketujuhnya, iaitu syarat sembahyang berjemaah yang ketujuh, wajib diniatkan mengikut imam. Bila kita nak sembahyang berjemaah, wajib bagi kita niat mengikut imam. Adapun imam tak wajib niat, dia sunat saja. Kalau dia niat dapat pahala, kalau dia tak niat tak dapat pahala. Adapun kita sebagai makmum, kita kena niat pasal kita nak ikut orang. Tu imam dia tak ikut orang, dia bebas, tak apa dia tak niat pun. Cuma bezanya kalau tu imam dia niat, dapatlah pahala berjemaah 27. Kalau dia tak niat, dia kira sembahyang seorang lah, dapat satu. Tu innamal a'malu binniyat. Jadi amalan kita tu dikira dengan niat. Dia tak niat, dia walaupun dia pimpin orang belakang dapat 27, dia dapat satu pahala. Ni kena jaga betul-betul niat. Jangan bagi rosak niat, jangan bagi tak niat. Jadi jaga. Pasal itulah sebelum sembahyang tu perhatikan betul-betul niat. Jadi kalau kita tak niat, kita jadi imam. Dah semayang tunggak 20 rakaat, tapi kita dapat satu je, orang belakang dapat 27. Itu biasa. Adapun makmum wajib baginya niat. Pasal apa dia wajib niat? Pasal dia nak ikut orang. Lepas tu pula kalau dia masbuk, Fatihah dia tanggung oleh imam. Imam tanggung bacaan dia tak wajib perhabis. Jadi oleh kerana dia ini orang nak tanggung dan sebagainya, dia kena niatlah ikut imam. Kalau dia tak niat, kan, tak niat ni mana kita tak ikat diri kita kata imam. Macam mana imam nak tanggung Fatihah kita dan sebagainya, lupa kita dan sebagainya. Dia tanggung oleh tu imam. Pasal tu kena niat ikat. Niat tu ikat tambah. Oleh itu kalau kita semayang musafir, kita semayang apa? Qasar. Bila kita niat ikat dengan tu imam, kena ikut tu imam. Dia semayang 4, kita kena semayang 4, tak boleh qasar. Pasal kita dah ikat dah. Walaupun kita gigi dia tahiyat akhir, kita gigi dia tahiyat akhir semayang zuhur kan, Allahu Akbar, kita semayang, tak boleh semayang qasar. Walaupun kita kata duduk tahiyat akhir dah, tak apa kot, bangun tambah 2, tak boleh, mesti kena buat 4. Pasal apa kena buat 4? Pasal kita dah ikat dah kita dengan dia. Jadi kita kena ikut dia. Itu kena faham. Bukan pasal dia semayang 4 kita kena 4. Kalau faham gitu, mana kalau semayang daripada awal kena 4 lah. Kalau semayang hujung, pasal dah hujung dah, kita tambah 2 lah. Tak boleh, bukan pasal itu. Pasal kita dah ikat niat kita dengan dia. Maka kalau dia semayang 4, kita pun kena 4. Dia semayang 2, kita musafir juga boleh 2. Gitu. Baik, habis, selesai. Seperti diniatkan macam mana bahasa Arab? Muqtadiyan. Bacanya muqtadiyan. Muqtadiyan tu mengikut, atau mu'tamman. Jadi makmum, atau jama'atan, atau makmuman, boleh belaka. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin muqtadiyan lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin mu'tamman lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin jama'atan lillahi ta'ala. Boleh juga. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Boleh berlaku. Itu 4 contoh dia awak hari.
Pertama apa? Muqtadiyan. Yang kedua mu'tamman. Yang ketiga jama'atan. Yang keempat makmuman. Hak biasa buatnya makmuman. Itu jelah. Hak lain tak biasa dah. Rupanya banyak lagi. Lepas ni try ya. Kan? Orang sebelah kata, hebat budak ni deh. Muqtadiyan dah. Tak biasa jumpa ni. Mu'tamman. Aku mana ni dah. Usalli fardu zuhri 4 rakaatin muqtadiyan. Oh, muqtadiyan tu kuat bunyi dah. Dia kata apa hal ni? Baik. Niat tu apa benda wajib? Pada takbiratul ihram. Niat tu dalam takbiratul ihram. Pada sembahyang Jumaat. Tu wajib dalam takbiratul ihram pada sembahyang Jumaat. Maknanya kalau kita takbir Allahu Akbar tengah-tengah sembahyang Jumaat, teringat tak niat muqtadiyan ataupun makmuman, kau tak ingat tak niat mengikut imam, batal, kita kena sembahyang semula. Sembahyang kita tak sah. Kalau balik ke rumah baru teringat, tak niat, maka kena sembahyang zuhur. Terbetul. Pasal jemaah pada sembahyang Jumaat wajib. Jemaah pada sembahyang Jumaat wajib. Dan pada yang lain daripada Jumaat didahulukan niat mengikut daripada mengikut perbuatan. Dan juga pada yang lain daripada sembahyang Jumaat pun sama, wajib kita niat. Juga di dalam takbiratul ihram didahulukan niat mengikut daripada mengikut perbuatan. Maksudnya kena niat dulu sebelum mengikut perbuatan imam. Didahulukan niat, mana kena niat dulu, didahulukan niat mengikut, niat makmum tu niat mengikutlah, muqtadiyan ke mu'taman. Dahulu niat, mana kena niat dulu daripada mengikut perbuatan, mana sebelum mengikut. Maknanya kalau dia ikut rukuk, dia tak niat lagi, batal sembahyang. Boleh? Atau salam, ataupun sebelum salam. Sebelum salam ni kih mana? Kih kita masuk tu imam dah salam, Allahu Akbar, kita pun turun sebelum tu imam bagi salam tu, kita kena niat mengikut imam. Atau mana tadi? Mana dah? Dan dahulu daripada panjang masa menanti imam tu, dan juga sebelum panjang masa menanti imam. Boleh? Faham tak ayat tu? Tak faham? Tu dia. Tak faham payah. Faham tak? Sembahyang Jumaat, sembahyang jemaah yang lain daripada Jumaat ada 2 kes. Okey, jelas. Sembahyang Jumaat satu, sembahyang fardu lain satu. Okey. Sembahyang Jumaat mesti dalam takbiratul ihram. Tak ada dalam takbiratul ihram tidak sah. Jelas. Habis selesai, tutup cerita sembahyang Jumaat itu. Sembahyang jemaah yang lain dia mesti niat sebelum mengikut. Sebelum mengikut. Kalau tak niat dalam takbiratul ihram pun tak apa. Maknanya niat tu sebelum mengikut. Ikut perbuatan. Mana dia takbir Allahu Akbar, jadi sebelum dia ikut buat tu imam tu, dia kena niat Allahu Akbar, tak niat lagi. Dia duduk tengah berdiri tu, dia pun teringat tak niat. Dia pun niat dalam hati, aku ikut tu imam kerana Allah Ta'ala. Tak apa, sah. Sebelum ikut lagi. Ataupun sebelum bagi salam, tu imam duduk tayat akhir, dia pun Allahu Akbar, dia pun turun duduk. Selama mana imam belum bagi salam, dia niat, sah. Masa takbir tadi dia tak niat Allahu Akbar, dia pun turun. Lepas tu imam tak bagi salam lagi, dia pun sebelum imam bagi salam tu, dia pun niat. Sah. Boleh? Yang kedua, syarat yang kedua, pertama sebelum mengikut atau sebelum bagi salam. Syarat yang kedua, jangan lama masa. Allahu Akbar, lama masa.
Contoh tu imam tu baca surah Baqarah lama, baru dia niat apa? Niat mengikut imam. Itu tak boleh, lama. Mesti daripada takbir tu dengan dia niat tu tak lama sangat. Kalau lama batal. Boleh dua syarat. Pertama, sebelum mengikut. Yang kedua, sebelum mengikut atau sebelum imam bagi salam. Tu yang pertama. Syarat kedua, sebelum masa lama. Boleh. Jadi situasi dia tadi, hak pertama, dia angkat takbir, terlupa niat Allahu Akbar. Kemudian masa tak lama daripada takbir tu, dia pun ingat, dia pun niat Allah saja aku mengikut imam kau Ta'ala, sah. Yang kedua, Allahu Akbar, dia tak niat, lepas saja dia Allah Akbar, imam tu rukuk, dia pun rukuk, tak boleh, tak sah. Pasal apa? Pasal dia dah ikut tanpa niat. Dobik panjang masa tu lama pada uruf. Ada setengah ulama kata sampai muat sampai muat baca Fatihah, habis Fatihah celah tu. Ada juga ulama kata gitu. Tapi pada uruf lah, pada adat. Jadi pada adatnya lama masa tu sempat habis baca Fatihah lama. Okey, dia kata ada setengah ulama kata gitu. Kalau maknanya masa duk tunggu tu orang lain baca Fatihah habis dah. Tak boleh. Okey, ada juga ulama yang kata gitu. Itulah. Jadi senang kok lepas ni kena ingat elok-elok lah. Di satu ulama kita tu ajar suruh usolli fardhu walaupun usolli itu tidak wajib. Kan? Puak-puak ni mai kata bid'ah, masuk neraka tu dia. Dia tak sebut ke? Terlupa habis kan? Itu tujuannya supaya bila kita takbir tu ingat tu semua. Bila tersebut dari mulut kan, ingat. Kalau tak sebut di mulut, masya-Allah, tak ingatlah kadang-kadang. Terlupa itu, terlupa ni. Tu tujuan sebut dulu. Baik, boleh. Dua syarat. Pertama, jangan masa panjang. Yang kedua, yang pertama, jangan mengikut. Ataupun kalau kih tadi, jangan bagi salam. Kih yang dia dah mari tak imam duduk bawah dah. Yang kedua, jangan masa panjang. Kalau tak ikut dua syarat ni, tak jadi. Adapun sembahyang Jumaat wajib dalam takbiratul ihram. Tak ada dalam takbiratul ihram, kena takbir semula. Kita tengah-tengah sembahyang, Allah tak niat, apa kata? Allahu Akbar, takbir semula. Kalau kita dah rakaat kedua, lepas imam bagi salam, tambah balik satu rakaat. Kan? Kalau kita masih rakaat pertama, tak apalah. Okey, insya-Allah. Maka jika tiada meniat atau syak padanya pada niat, dia tak niat, confirm tak niat, ataupun syak waswas, niat ke tak? Niat ke tak? Niat apa ni? Niat mengikut imam, muqtadian ataupun mu'taman. Okey, baik. Dan mengikut ia akan imam, dia ikut tu imam pada perbuatannya siapa? Pada perbuatannya imam. Ingat dhamir kembali pada hak dekat sekali. Dhamir ni kaedah dia yarji'u ilal aqrab, kembali kepada hak paling dekat. Hak paling dekat pun dah imam tu kalimah tu. Jangan duk cari jauh. Dhamir ni nak cari hak dekat sekali. Tu dia formula dia. Dan mengikut ia orang yang syak, orang yang tiada niat ataupun yang syak tadi, dia ikut siapa? Akan imam pada perbuatan nyonya imam, atau salam nyonya imam. Kemudian daripada panjang masa menanti, lepas lama panjang tadi, lebih kurang muat baca Fatihah, kerana hendak mengikut, batal semayangnya. Batal semayang kalau dia ikut tanpa niat tadi. Ataupun dia syak.
Dia syok niat kodok, lama duk niat kodok. Sampai tu imam rukuk, dia pun rukuk. Tak ulang niat. Kan? Kalau niat kodok, niat je lah. Tak apa tengah sembahyang. Hak tak bolehnya sembahyang apa? Sembahyang Jumaat. Sembahyang fardu tak apa. Tengah berdiri niat kodok. Aku ikut imam Allah Taala. Dah ada niat kodok. Lama niat kodok. Dah boleh baca Fatihah dah tu. Tak boleh habis atas sembahyang. Tak boleh lama. Okey? Itu dia. Batal sembahyangnya. Jelas, boleh faham Jelas permasalahan tu. Satu permasalahan kena fiqh ni kena satu dia ada permasalahan dia. Okey, habis satu. Batal sembahyangnya. Seumpama misalnya, dia bawa misal. Takbir makmum akan taharrum. Taharrum ni apa? Takbiratul ihram. Nama pendek dia taharrum. Makmum takbir Allahu akbar, takbiratul ihram. Dan tiada ia meniatkan mengikut imam dan membaca imam seumpama surah yang panjang. Imam baca surah apa? Panjang, surah Baqarah baca. Dan makmum menanti akan imam selesai daripada bacaannya kerana hendak mengikutnya. Tak niat, lepas tu tunggu nak ikut, lama lah baca surah panjang. Itu misalnya. Apa jadi kalau macam tu? Apa misal? Tu hukum tu, misal contoh macam tu. Batal sembahyang dia. Tu tak ada hukum tu, hujung tu. Batal sembahyang. Dia ayat seumpama je. Tapi ayat tu macam kita tak apa jelas. Kerana hendak mengikutnya katu. Jadi bos dobit situ hukumnya batal sembahyangnya. Lepas ni kan pening kepala apa mengikutnya tu apa jawapannya. Tak ada jawab pula. Jawabnya apa? Batal sembahyang. Boleh cuba baca Faruq. Seumpama tu misal lah, misal. Cuba baca. Seumpama seumpama takbir makmum. Seumpama tu apa? Seumpama tu misalnya. Bawah misalnya. Ayat kita jawi lama kan payah nak faham. Misal contoh, boleh. Contoh masalah tak boleh ni macam mana? Okey. Macam mana contohnya? Baca. Makmum takbir Allahu akbar, takbir tarun. Tarun tu apa? Takbiratul ihram. Okey. Tapi dalam takbir tadi dia tak niat mengikut. Faham? Dia tak niat mengikut ke imam. Okey. Kemudian dan membaca imam seumpama surah yang panjang. Tapi dia tak niat, dia dah berdiri sama tu. Imam baca surah panjang. Lamalah berdirinya. Berdiri tanpa niat. Sambung. Dan makmum menanti agar imam selesai daripada bacaannya kerana hendak mengikutnya. Jadi nak ikutnya siapa tu imam Jadi makmum tu tak niat tu dia tunggu lama nak ikut. Kan? Lepas tu kalau lepas lama tu baru dia teringat, dia niat jadi ke tak? Jadi ke tak? Tak jadi pasal apa? Pasal tak cukup syarat nombor 2. Syarat nombor 2. Syarat apa? Mesti jangan lama menanti. Tu. Syarat pertama apa tadi syarat pertama? Jangan mengikut. Tak apa tak ikut lagi. Belum ikut lagi perbuatan rukuk kan? Tunggu. Tapi lama tunggu. Tak boleh, tak sah. Batal. Kena sembahyang semula. Takbir semula. Allah. Ataupun kalau tak nak takbir semula, niat mufaraqah. Bukan niat mufaraqah lah. Memang tak mufaraqah lah. Pasal tak ikut imam lagi. Sembahyang seorang je tak ikut gitu maksudnya. Jangan ikut tu imam. Sembahyang cara kita je. Pasal kita tak niat lagi. Dia tak bagi mufaraqah lah. Jelas? Jelas persoalan tu. Kena faham tu. Tak faham berat. Oh, kitab besar ni. Okey, selesai satu masalah. Dan wajib imam meniatkan jadi imam atau sembahyang jemaah
Jadi imam wajib niat jadi imam atau semayang berjemaah. Untuk imam 2 je boleh. Makmum ada berapa tadi? 4. Untuk imam 2 je. Imam atau jamaah. Sajaku semayang Jumaat menjadi imam 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sajaku semayang fardu Jumaat 2 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Sajaku semayang fardu Jumaat 2 rakaat jamaah kerana Allah Ta'ala. Boleh 2. Boleh ya? Baik. Dan wajib imam meniatkan jadi imam, niat jadi imam atau semayang berjamaah, 2 tu boleh. Wajib tu apa? Pada semayang Jumaat. Wajib niat pada semayang Jumaat. Pasal apa? Pasal wajib berjamaah pada semayang Jumaat. Kerana disyaratkan berjamaah padanya apa? Padanya apa? Jumaat pada rakaat yang pertama. Jadi Jumaat wajib berjamaah pada rakaat pertama. Rakaat kedua tak apa. Tak berjamaah apa. Boleh. Contohlah kita mari semayang nanti imam semayang Jumaat, Allahu Akbar. Habis rakaat kedua, habis rakaat pertama, masuk rakaat kedua, sakit perut pula kita. Kita pun mufaraqah. Baca Fatihah cepat-cepat, rukuk, sujud, tahiyat akhir, bagi salam, pergi ke bilik air. Imam duduk berdiri lagi. Boleh tak lagu tu? Sah tak? Sah. Pasal apa? Pasal 1 rakaat dah berjemaah. Ingat sakit perut, dia ada tahan. Pam keluar atas tu, Allah. Susah kafir pula. Tak kena basuh. Boleh? Jadi kalau dah rasa sakit perut ke apa ke, berhenti. Bukan berhenti mana niat mufaraqah. Lepas tu terus sambung sembahyang sendiri. Lepas tu cepat-cepat bilik air. Sah dah sembahyang Jumaat. 1 rakaat berjemaah. Okey. Pada sembahyang Jumaat wajib. Satu wajib niat imam. Yang kedua, dan sembahyang muadah. Apa sembahyang muadah? Di dalam takbiratul ihram. 2 sembahyang ni kena niat dalam takbiratul ihram. Pertama sembahyang apa? Sembahyang Jumaat. Tu imam wajib niat jadi imam. Yang kedua sembahyang muadah. Tu imam wajib niat dalam takbiratul ihram. Apa itu sembahyang muadah? Kata dia, dan sembahyang muadah itu sembahyang yang diulangkan dia daripada fardu yang 5. Fardu yang 5. Okey. Kemudian daripada fardu yang 5 atau sunat yang disunatkan padanya berjamaah. Ataupun sembahyang sunat yang disunatkan padanya berjamaah. Contoh apa? Contoh sembahyang raya sunat berjamaah. Apabila dapat orang sembahyangkan fardu itu atau sunat itu berjamaah, kemudian daripada kita sudah sembahyangkan dia, sama ada kita sembahyangkan dahulu berjamaah atau munfarid seorang, dan yang utamanya diniatkan pada yang kedua ini sembahyang zuhur atau asar jua, dan jangan dita'arrudkan keadaan yang fardu atau sunat. Dan hasil sembahyang itu sunat jua, maka wajib dijatuh sekaliannya berjamaah, hingga jika takhir salam makmum daripada salam imam sekira-kira dibilangkan dia terpotong daripadanya, nescaya batal sembahyangnya. Faham tak?
senyap ya. Faham? Payah juga deh. Allah, tak ambil nafas sikit. Dan semayang mu'adah. Semayang mu'adah tu bahasa Arab i'adah. Bahasa masdar dia i'adah, ulang. Semayang yang diulangkan dia semayang. Semayang apa? Daripada fardu yang 5. Semayang fardu zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 5. Kita ulang balik. Kita dah semayang zuhur, ulang sekali lagi. Itu nama dia semayang i'adah ataupun mu'adah. Boleh? Okey. Atau contoh satu, semayang fardu. Yang kedua, atau sunat yang disunatkan padanya, pada sunat itu berjemaah. Yang kedua semayang sunat, tapi semayang sunat itu sunat berjemaah. Contoh apa? Semayang hari raya, semayang gerhana dan sebagainya. Apabila dapat orang yang semayangkan fardu itu atau sunat itu. Sunat itu sunat apa tu? Sunat yang disunatkan berjemaah. Sunat itu tu boleh tunjuk balik dhamir dia. Itu mana? Yang kata tu sunat yang disunatkan padanya berjemaah. Baik, apabila dapat orang yang sembahyangkan fardu itu atau sunat itu, orang tu dah sembahyang fardu, orang tu dah sembahyang sunat yang sunat berjemaah. Sunat itu dapat apa? Berjemaah. Jawabnya. Kemudian daripada kita sudah sembahyangkan dia. Semula saya ulang. Apabila dapat, start situ ayat. Apabila tu, apabila dapat orang yang sembahyangkan fardu itu atau sunat itu. Sunat itu mana tu? Sunat apa? Sunat yang disunatkan berjemaah. Dapat apa? Dapat berjemaah. Dia dah sembahyang fardu, dia mari-mari, lepas habis dia sembahyang fardu, dia tengok orang sembahyang jemaah tepi tu. Nampak? Satu. Dia dah sembahyang dah hari raya seorang, tak ada orang pula sembahyang raya. Dia nak balik, tengok mari orang nak sembahyang raya, dia pun sembahyang raya berjemaah. Itu dia panggil ulang. Dia dapat berjemaah. Dia tengok, oh ya ada jemaah. Dia dah sembahyang tadi zuhur seorang, dia mari-mari tengok, ada orang sembahyang zuhur 2, 3, 4 orang. Dia pun ada jemaah. Apa dia nak buat? Kemudian daripada kita sudah sembahyangkan dia, lepas kita sembahyang dah fardu ataupun sunat yang disunatkan berjemaah, sama ada kita sembahyangkan dahulu, sama ada hak kita sembahyang hak mula-mula tadi tu berjamaah, kita dah sembahyang berjemaah yang mula-mula, atau munfarid, ataupun yang mula-mula tadi kita sembahyang seorang. Munfarid tu seorang. Habis kat tu. Itu dia panggil sembahyang i'adah. Jadi sunat kita buat sembahyang i'adah. Terutama sekali kalau sembahyang mula-mula kita itu sembahyang seorang. Kita dah sembahyang seorang, kita nak balik tengok ada orang nak sembahyang, kita pergi sembahyang berjemaah dengan dia. Itu i'adah. Jadi oleh kerana kita i'adah dengan dia tu, hak nombor 2 ni, sembahyang i'adah yang kedua ni, wajib niat dalam mana? Dalam takbiratul ihram kalau kita jadi imam. Kalau kita jadi imam, sama macam sembahyang Jumaat. Kalau sembahyang lain tak apa. Kita dah sembahyang pertama, kita pun nak turun. Tengok apa? Ustaz, dah sembahyang zuhur? Dah. Allah, saya sembahyang seorang. Memang kita sembahyang. Jadi oleh kerana hak sembahyang dah tadi ustaz, dia walaupun dia baru mari, dia segarlah nak jadi imam. Ustaz yang dah sembahyang tadi jadi imam. Jadi ustaz yang sembahyang tadi, dia dah sembahyang tadi, dia jadi imam. Masa takbir tu Allahu Akbar, dia kena niat dalam takbir tu apa? Jadi imam. Wajib. Ataupun ustaz tadi dah jadi imam dah sini, sesat dah jadi imam. Tadi dia sembahyang seorang, munfarid, ataupun dia dah sembahyang jemaah dah mula-mula, dia pun nak turun, sampai akan turun jumpa Amir. Amir pula anak murid kesayangan, contoh kan. Contoh. Jadi Amir kata, ustaz saya tak sembahyang lagi. Main sembahyang. Jadi sembahyang ustaz balik.
Angkat takbir. Ustaz, Allahu Akbar. Takbir yang kedua ni mesti niat jadi imam dalam mana? Dalam takbir. Kalau tak niat dalam takbir, tak sah semayang. Pasal ni semayang i'adah, semayang mu'adah. Hak ulang sekali lagi. Jelas? Jelas ke tak jelas lagi? Kau pertama kali dengar semayang ulang. Semayang i'adah, semayang ulang. Pernah dengar sebelum ni? Tak pernah dengar? Dengar dah dia. Semayang ulang. Sunat ulang. Besarnya fadilat berjemaah. Kita ni ya Allah. Tengok orang semayang jemaah seorang pun kita dah semayang. Semayanglah, saya dah semayang. La ilaha illallah. Sedekah lah sikit. Sedekah pahala. Hidup belakang dia semayang. Saya nak bakar. Tengok orang semayang dalam seorang dalam masjid. Maka Nabi SAW kata, siapa nak bersedekah dengan orang ni? Kata bakar, saya ya Rasulullah. Pergi semayang dengan dia. Bakar pun pergi semayang sekali. Itu sedekah pahala kat dia 27. Kalau tidak dia dapat 1. Itu lagi besar pada sedekah duit. Tak qada. Qada apa pula Kita siapa? Qada hak lepas-lepas. Boleh tak ada masalah. Ustaz, saya nak jemaah dengan Ustaz. Saya tak semayang zuhur lagi. Tapi hari ni semayang dah. 4 tahun lepas. Boleh, tak ada masalah. Hutang ni. Alah, Ustaz dah semayang dah. Tak ada masalah. Ingat ada untuk hari tu. Yang ada ni bagi orang yang dah semayang cukup kan. Tak cukup qada dulu nak yang ada apa. Yang ada ni sunat je. Baik, habis selesai tak? Dan yang utamanya, yang afdalnya diniatkan pada yang kedua ni, yakni semayang yang kedua ni, takdir dia. Diniatkan pada yang kedua ni, yakni semayang yang kedua ini kita niat apa? Niat apa? Niat semayang kedua ini semayang zuhur atau asar jua. Dan jangan ta'arrufkan keadaannya fardu atau sunat. Maknanya kalau kita semayang yang pertama tu kan wajib ta'arruf. Sahaja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat. Fardu tu kena awak mari, itu ta'arruf. Tapi yang kedua ni dia kata tak payah sebut fardu. Utamanya kalau sebut pun tak apa, tapi afdalnya jangan sebut. Sahaja aku semayang zuhur gitu. Pasal fardu hak nombor 1 tadi, hak nombor 2 ni tak tahu jadi apa, jadi kita pun tak payah sebutlah. Afdalnya tak payah sebut. Tak payah sebut. Nombor 2 ni jadi sunat. Jadi afdalnya kita tak payah sebut. Jangan sebut saja aku semayang sunat zuhur pula. Sunat zuhur, sunat qabliyah ba'diyah. Jadi kata dia afdalnya tak payah sebut fardu tu. Saja aku semayang zuhur 4 rakaat jadi imam kerana Allah Ta'ala. Kalau kita makmum ke, saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Gitu. Boleh. Tapi kalau sebut juga tak apa, pasal tu dia guna ayat yang utamanya, yang afdalnya diniatkan pada yang kedua ni semayang zuhur atau asar jua. Dan jangan ta'arrudkan keadaannya zuhur atau asar. Zuhur atau asar tu contohlah semayang maghrib, isyak, subuh pun samalah. Tu. Jangan ta'arrudkan keadaannya fardu atau sunat. Okey, baik, habis. Dan hasil yang ni dapat, dan hasil yang dapat semayang itu sunat jua. Dapat pahala apa? Pahala sunat. Hak wajibnya hak mana? Hak sama 1. Maka wajib dijatuh, mana wajib dilakukan. Wajib dijatuh, yakni wajib dilakukan sekaliannya semayang mu'adah berjamaah, hingga jika takhir salam makmum daripada salam imam sekira-kira dibilangkan dia terpotong daripadanya, nescaya batal sembahyangnya. Hingga jika takhir salam makmum daripada salam imam sekira-kira dibilangkan dia terpotong daripadanya, nescaya batal sembahyangnya. Maksudnya kena jemaah daripada awal sampai akhir. Jadi dah nak ceritanya jemaah pada awal sampai akhir. Kalaulah lambat makmum tu bagi salam,
Lambat tu lambat sangat. Lambat sangat. Panjang. Panjang. Jadi panjang tu mengikut kata setengah ulama sampai boleh baca tahiyat lagi. Satu kali ke tahiyat lagi lepas tu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk baca-baca macam nak habis, panjang masa. Batal, putus hubungan. Jadi tak dapat pahala berjemaah. Tak ada berjemaah. Jadi kalau orang yang sembahyang muaddah ni, kalau dia sembahyang muaddah ni tiba-tiba dia buat macam tu, batal sembahyang dia, pasal syaratnya mesti berjemaah daripada awal sampai akhir. Maknanya mesti dapat pahala berjemaah. Oleh kerana tadi dia dah putus, tak dapat pahala jemaah, automatik sembahyang dia yang kedua ni tak sah. Tu kena hati-hati sembahyang muaddah ni. Jadi sembahyang muaddah boleh, hak nombor 2 ni boleh buat berjemaah je. Seorang tak boleh. Jangan rajin-rajin sembahyang zuhur balik, sembahyang zuhur lagi satu kali lagi, tak boleh. Haram. Zuhur sekali je satu hari. Nak buat muaddah, iadah, ulang sunat. Ulang berjemaah boleh. Ulang seorang tak boleh. Hak pertama seorang, hak nombor 2 berjemaah boleh. Hak pertama berjemaah, hak nombor 2 berjemaah boleh. Hak pertama berjemaah, hak nombor 2 seorang tak boleh. Nombor 2 mesti berjemaah. Okey? Hak pertama seorang, hak nombor 2 pun seorang tak boleh juga. Dan i'adah ni boleh buat berapa banyak? Sebanyak mungkin boleh buat. Mengikut Syekh Mustafa Al-Bakri. Tapi muktamad mazhab Syafi'i sekali. Syekh Mustafa Bakri kata berapa kali. Yang penting dalam waktu. Kalau zuhur, duduk sekejap, ada orang mari lagi, semayang lagi dengan dia. Duduk tengah ketika, ada orang mari seorang pula, semayang pula dengan dia. 25 zuhur kita gitu. Tak apa boleh. Tapi Syekh Mustafa Bakri kata boleh banyak, tapi muktamad mazhab Syafi'i sekali ya. Jadi terpulanglah nak ikut mana. Kalau nak ikut banyak pun, nama apa? Syekh Mustafa Al-Bakri. Dalam kitab Fathul Mu'in ada sebut. Boleh ulang banyak mana pun. Allah, tu banyaknya ruang Allah Ta'ala nak bagi pahala. Mana dah? Okey. Tak apa. Yang penting dalam waktu. Boleh ulang lagi. Kalau luar waktu tak ada dah sembahyang tu je. Asar, dah masuk asar nak mazhur tak boleh lah. Mana ada orang nak ulang zuhur tu. Dah waktu asar. Syarat dalam waktu lagi boleh ya. Dan sunat jua niat mengikut pada yang lain daripada keduanya, yakni sembahyang Jumaat dan muaddah, supaya sunat jua bagi siapa? Dan sunat jua bagi siapa? Nak bicara siapa ni? Kita nak cerita siapa ni? Cerita siapa ni? Cerita imam ni. Tengok muka surat 134. 3 bagi daripada bawah. Dan wajib iman meniatkan. Tengok dalam kurungan. Itu matan. Tengok matan. Hak kurungan. Kita baca kurungan saja. Matan. Hak 2 kurungan tu syarah. Dan wajib imam meniatkan imam. Mana meniatkan jadi imam? Pada sembahyang Jumaat dan sembahyang muaddah di dalam takbiratul ihram. Dan ambil bawah tu, dan kurungan bawah. Dan sunat jua pada yang lain daripada keduanya. Cerita bab siapa ni? Imam. Jangan putus kepala. Putus kepala memang tak jadi apa. Masa tu baca kitab Jawi ni jangan bagi putus kepala. Ambil matan balik. Cerita bab siapa ni? Cerita bab
Imam baca matan. Dan sunat jua, sunat bagi siapa? Bagi imam, niat mengikut pada yang lain daripada keduanya, yakni sembahyang Jumaat dan muadah, supaya dapat baginya kelebihan berjemaah. Dan sah bagi seorang meniatkan jadi imam pada takbiratul ihram, dan jika tiada yang mengikutkan dia seorang pada ketika itu, rayahnya, dan jika tiada mengikut seorang nanti tak kena tu ayat tu semula, baiki ayat atas tu. Dan sunat jua niat mengikut, bukan niat mengikut, niat apa? Imam. Baiki sikit. Maknanya imam pada semayang selain dua ni sunat aja niat. Kalau dia niat dapat pahala 27. Kalau dia tak niat tak dapat pahala 27. Adapun semayang Jumaat dan muadah wajib. Betul kata. Imam. Silap. Selesai. Yang ni semayang Jumaat dan muadah. Lain daripada semayang Jumaat dan muadah tu sunat. Sunat tu apa? Supaya dapat baginya siapa? Bagi imam. Jumpa tempat Ustaz baca. Jumpa tak? Jumpa. Semula kita. Dan sunat jua niat imam. Jangan niat mengikut. Niat imam pada yang lain daripada keduanya. Nya apa? Yakni sembahyang Jumaat dan muadah. Selain daripada sembahyang Jumaat dan muadah, sunat dia niat mengikut, niat jadi imam. Tujuan niatnya apa benda? Supaya dapat baginya, bagi siapa? Bagi imam tadi, kelebihan berjamaah. Kelebihan berjamaah itu kelebihan sembahyang 27. Jelas tak? Cuba ulang balik Farouk baca. Dan sunat jua. Kuat sikit. Dan sunat jua imam niat menjadi imam. Ada yang lain daripada keduanya, yakni sembahyang Jumaat dan muadah, supaya dapat baginya imam kelebihan berjemaah. Habis kata. Habis. Supaya dapat kelebihan berjemaah, supaya dapat pahala 20 tu. Kalau dia tak niat jadi imam, sah ke tak? Selain pada sembahyang Jumaat dengan muadah, sah ke tak? Sah. Tapi tak dapat kelebihan berjemaah, dapat pahala sembahyang seorang. Okey, selesai habis. Masuk hak lain pula, hukum lain pula. Allah. Dia banyak masalah. Okey. Dan sah bagi seorang meniatkan, seorang mana? Seorang yang sembahyang. Seorang yang sembahyang, seorang sah apa? Meniatkan jadi imam. Dia niat jadi imam. Saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat jadi imam kerana Allah Taala. Pada takbiratul ihram, dalam takbiratul ihram dia niat jadi imam, dan jika ghayah, walaupun, dan jika tu mana? Walaupun tiada yang mengikutkan dia seorang pada ketika itu. Tak ada seorang pun, tapi niat jadi imam, tak apa. Ke mana pula sah Ustaz? Mudah-mudahan ada orang datang ikut dia. Ataupun jin ikut dia. Tak batal sembahyang. Tapi tak apa 27 lah. Tapi sembahyang tu tidak kata batal dah lah. Tak ada orang sampai sudah, sampai bagi salam tak ada orang, tak dapat 27. Cuma niat tak apa, boleh. Jangan kata aku tadi niat di imam makmum tak ada seekor. Ada. Tak ada seorang pun. Tak apa, sah. Selesai, habis. Satu masalah. Berapa dah? Pukul 11 dah. Satu lagi. Dan sunat baginya, bagi seorang tadi, yang sembahyang seorang tadi,
apabila harap ia orang yang sembahyang seorang tadi, akan ada orang yang mengikutkan dia, dan sunat baginya, sunat apa? Sunat niat jadi makmum. Tadi sah je, tak sunat kan? Sah je, dia tidak disunatkan niat. Hak ni pula sunat baginya, bagi orang yang sembahyang seorang tadi, apabila harap dia berharap, oi, ada orang duk ambil air sembahyang kan, ni dia diikut aku Allah. Waktu tu dia sunat niat jadi imam, pasal ada harapan. Hak pertama, situasi pertama tadi tak ada harapan, tak ada apa, seorang pun tak ada, jadi dia niat jadi imam tu sah je lah, tidak dapat pahala sunat. Hak ni dapat pahala sunat bila dia berharap, orang ada harapan orang nak ikut dia pun takbir saja, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menjadi imam ke Allah Ta'ala, dapat pahala sunat pasal ada harapan. Tiba-tiba orang tu ambil sembahyang, balik ke rumah, dapat pahala sunat dah. Dia tak jadi ikut kita. Dapat pahala sunat tadi. Dan sunat baginya apabila harap ia orang sembahyang seorang tadi, akan ada orang yang mengikutkan dia. Habis selesai. Dan apabila meniat seorang akan jadi makmum pada tengah sembahyang ni, tengah-tengah sembahyang tadi dia niat jadi makmum. Hak tadi, hak kis mula-mula tadi, dia terlupa dalam takbir, dia niat sebelum apa? Sebelum mengikut dan sebelum panjang masa. Okey, 2 syarat. Bila dia niat tengah-tengah sembahyangnya itu, apa dapat? Hasil baginya, dapat baginya kelebihan berjamaah, dapat 27. Bersalahan jadi imam. Bersalahan jadi apa? Jadi imam. Maka makruh baginya yang demikian itu. Kalau dia niat tengah-tengah, makruh. Dan apabila makmum niatkan yang demikian, maka selesai imamnya dahulu daripadanya, maka hukumnya seperti hukum masbuk. Silap huraian. Semula. Allah. Semula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semula. Cuba Haruk. Dan apabila meniat seorang jadi makmum pada tengah semayangnya, hasil baginya kelebihan berjemaah, bersalahan jadi imam, maka makruh baginya yang demikian itu. Dan apabila mana tadi? Semula. Dan apabila meniat seorang akan jadi makmum pada tengah semayangnya, hasil baginya kelebihan berjamaah. Kelebihan berjamaah. Terbalik kot tu. Terbalik boleh? Terbalik. Betul tak terbalik? Hak atas tu imam, hak bawah makmum. Tukar. Baca Faruk, baca semula. Dan apabila meniat, baca kuat. Dan apabila meniat seorang akan jadi makmum, akan jadi imam, tukar. Semula. Dan apabila meniat seorang akan jadi imam pada tengah sembahyangnya, hasil baginya bagi seorang tu okey, dapat baginya 27. Bersalahan jadi imam. Bersalahan jadi makmum. Bersalahan jadi makmum. Maka makruh baginya yang demikian itu.
Maka makruh baginya yang demikian tu. Maksudnya makmum dia niat mengikut tengah-tengah itu hukum makruh. Jadi apabila makruh tak dapat fadilat 27. Habis apa tujuan niatnya? Tujuan niatnya nak jadi sah ikut je lah. Tapi 27 tak dapat. Nak dapat 27 mesti niat dalam takbiratul ihram. Jadi kita bincang tadi tu sebelum lama panjang masa, sebelum panjang masa, dan juga sebelum apa benda? Ikut. Itu apa pasal bincang tu? Bincang tu untuk sah ikut. Sah saja. Mana dia ikut tu sah. Tapi fadilat 27 tu tak dapat. Gitu. Sah ikut tapi fadilat tak dapat. Ada pun makmum kat tengah pun dia dapat. Kat tengah pun dia dah dapat. Imam kat tengah pun dia dapat. Dia tengah-tengah sembahyang dia niat aku jadi imam kau taklah. Tapi start dia niat tu lah dapatnya. Tidaklah 27 komplit dak lah. 27 juga tapi 27 tak komplit. Macam kurma belaka, kurma ajwah pun kurma Mariami bam pun kurma. Rotak pun apa benda hak bertangkai pun kurma, tapi tak samalah. Kan? Mariami bam tu murah sikit, hak tu mahal sikit. Ajwah botak kepala, mahal sangat. Kan? Gitu maksudnya. Boleh tukar tukar. Tak dapat pahala. Betul tu tak dapat pahala ya. Bertukar cetak ni. Okey, sambung Farouk. Dan apabila makmum niatkan yang demikian. Makmum niatkan yang demikian. Maka selesai imamnya. Makmum niat demikian demi apa? Mengikut imam Demikian tu demikian mengikut imam. Maka selesai imamnya dahulu daripadanya. Maka hukumnya seperti hukum masbuk. Kalau tu imam selesai sebelum dia, maksudnya tu imam tu selesai semayang, habis semayang, dia ada lagi rakaat. Jadi hukumnya seperti hukum masbuk. Dan jika selesai ia dahulu daripada imamnya, maka yang afdal daripada mufarakah ia menanti akad imamnya. Hari ni kita sambung kuliah akan datang lah, pukul 11 dah. Panjang cerita. Jadi macam ni, kita ikut tu imam di tengah-tengah semayang. Kita semayang seorang, kita tengah-tengah kita semayang, Allahu Akbar, kita semayang seorang mula. Lepas tu datang orang semayang, kita pergi ikut dia. Lepas tu kalau dia habis dulu, imam habis dulu, kita sambunglah. Kan? Kalau kita habis dulu, kita boleh tunggu ataupun kita boleh mufarakah. Itu nak cerita. Itu maksudnya ikut tengah. Ikut tengah. Maksudnya kita semayang seorang sini, tiba-tiba datang orang semayang sini, kita pun ikut dia. Tengah kita semayang, kita ikut dia. Itu maksud ikut tengah semayang. Itu perbahas kita sambung kuliah akan datang lah. Nampak pening kepala dah tu. Tak cakap puasa-puasa. Okey, dia panjang cerita lagi tu. Jadi kita masuk semayang di situasi gitu, kita mula-mula kita semayang seorang, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada orang datang duduk depan semayang kita. Dia semayang. Jadi dia semayang, dia tak nak ikut kita. Kita pun niatlah ikut dia. Kita niat ikut dia tu di tengah-tengah kita semayang. Di tengah-tengah kita semayang.
Jadi kalau tu imam tu habis dulu, semayang dia pendek pada kita, kita sambung. Kalau kita habis dulu, dia masuk semayang zuhur, kita dah semayang zuhur 2 rakaat dah, kita pun 2 rakaat habis lah, dia sambung lagi 2 rakaat. Apa kita nak buat? Kita boleh tunggu dulu, tunggu sampai dia habis, bagi salam dengan dia, atau mufaraqah. Dan dia kata afdalnya mufaraqah. Dia tu kita nak sambung cerita tu pada kuliah akan datang. Jadi lepas raya lah, kuliah ni hari inilah hal terakhir kita tangguh dulu, insya-Allah. Jadi kita sambung balik lepas raya. Nanti kita tengoklah tarikh yang sesuai untuk kita start balik. Insya-Allah. Itu maksudnya. Jadi semayang untuk imam lebih panjang daripada semayang makmum. Jadi kita boleh tunggu ataupun kita boleh mufaraqah. Tunggu gitu, tunggu dia perhabis dulu semayang, lepas tu dia tahiyat akhir, kita bagi salam kepada dia. Ataupun kita mufaraqah, perhabis semayang kita. Itu ada 2 cara. Itu nak cerita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Macam mana? Itulah dia kata makruh tu, ikut tengah semayang. Makmum ikut tengah semayang tu makruh. Tengah duduk semayang, bukan di mula semayang, tengah semayang. Ada. Dua-dua masbuk, lepas tu dia ikut orang di tengah semayang. Kawan dia ada sebelah. Dia undur belakang, dia ikut. Itulah dia kata makmum ikut di tengah itu hukumnya makruh. Tengah semayang lah tu. Tadi yang Ustaz kata tadi, afdal mufaraqah ke afdal tunggu imam selesai? Afdal mufaraqah tu dia kata. Cuba baca sikit. Sambung kita bukti kat mana ada afdal mufaraqah daripada apa nah? Mufaraqah. Cuba baca baru. Tujuh. Jika selesai ia dahulu daripada imamnya, maka yang afdal daripada mufaraqah ia. Nanti akan imamnya. Ya afdal baginya mufaraqah ia daripada menanti imamnya. Itu kena baiki sikit ayat tu. Nanti kita baiki kenapa? Mana afdal mufaraqah daripada nanti. Nanti pun boleh, mufaraqah pun boleh, dua-dua boleh. Cuma afdalnya mufaraqah. Pasal khilaf ulama pada keadaan macam tu. Tapi dua-dua boleh. Cuma isunya mana lebih afdal tu ya. Bukan kata sah tak sah, isunya mana lebih afdal. Jadi dua-dua kita nak buat pun tak ada masalah, cuma lebih pahala mana. Okey. Itu kita sambung. Jadi undur ke belakang tu, itu makruh bagi makmum ikut orang lain di tengah sembahyang. Itu maksud tu, ikut di tengah sembahyang tu. Ada pun imam, bila orang duduk tengah sembahyang tu dia niat imam, jadi dapat pahala dia imam. Makmum dia undur ikut orang di tengah sembahyang. Itu maksud tadi. Jadi makruh. Tak payah ikut dah lah. Kita dah ikut dah tadi tu imam satu, dapat pahala dah tadi insya-Allah. Kalau kita undur belakang, tu dia panggil ikut di tengah sembahyang. Kita duduk tengah sembahyang, kita ikut orang. Boleh sah sembahyang, cuma makruh. Mana sahnya macam mana? Kalau kita tak habis baca Fatihah, dia rukuk, tak apa, Fatihah kita ditanggung oleh dia. Itu maksud sah. Kalau tak sah, Fatihah kita tak ditanggung oleh dia. Cuma fadilat 27 tak ada. Boleh faham tak tu? Boleh hai kita betulkan tadi tu. Tu ikut di tengah. Okey, ada soalan lain? Kalau berdehem untuk bacaan wajib tak apa. Kalau berdehem untuk bacaan sunat, kalau mazhab Syafi'i dia keras sikit batu batal. Pasal sunat tu kita tak baca pun tak apa, berdehem tu keluar bunyi batal. Bila berlawanan antara benda haram dengan benda yang sunat, mana nak dahulu? Kita baca macam tu subhana rabbiyal azim, sunat kan? Berdehem tu haram dalam sembahyang. Melainkan pada nak baca hak wajib, sama-sama wajib tak apa. Jadi bila berlawanan nak baca subhana rabbiyal azim sunat, berdehem tu haram. Bila berlawanan nak dahulu mana? Dahulu hak haram lah. Jadi kita tak boleh nak berdehem untuk buat baca yang sunat. Itu punya kaedah dalam mazhab Syafi'i lah.
Tapi ada satu kaul yang mengatakan boleh berdehem untuk bacaan sunat. Mana kita nak baca sebab tak boleh. Subhana rabbiyal azim tak boleh. Kita berdehem gitu, tak apa. Boleh. Jadi berdehem ni dalam bab mazhab Syafi'i ni dalam mazhab Syafi'i ni dalam bab ibadat ni dia ketat sikit. Mazhab lain cakap pun tak sah, tak batal sembahyang. Syaratnya 6 kalimah. Tu orang Arab tu. Halo sembahyang, solah. Dia kata. Baru dua, solah. Halo angkat telefon, halo solah, tak apa. Tapi dia kata bagi dia tak boleh 6 kalimah, itu mazhab lain. Mazhab kita Syafi'i 6 kalimah tu kalau tak sengaja, mana dia terlupa. Tiba-tiba orang datang tanya, kan, apa khabar? Khabar baik. Cakap pula. Itu tak apa, dimaafkan pasal 2 kalimah baru. 6 kalimah tak kira bahasa apa-apa. Dengan syarat dia terlupa. Kalau sengaja, 1 huruf pun batal. Macam tadi berdehem keluar 1 huruf, 2 huruf, ada 2 huruf, bukan 1 huruf, 2 huruf, 2 huruf saja batal sembahyang. Kalau ahem, alif ha mim ahem, batal. Bersin bukan sengaja. Bersin dia bagi ceng tak boleh. Bunyi lagu mana ceng pun tak apa, pasal dia bukan sengaja. Dehem ni kan kita yang dehem tu, kerana kita nak buangkan, nak bagi laluan tu bagi clear. Jadi atas pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i untuk bacaan sunat tak boleh. Tapi ada pendapat yang lemah, dia kata boleh juga untuk baca sunat, tak apalah. Jadi mazhab Syafi'i ini kena jaga bab huruf keluar di mulut, di dalam daripada mulut kita ni, perkataan apa semuanya, tu dia kena jaga betul-betul. Kan? Contoh kalau kita bersin, orang sebelah bersin, hacim, dia bersebut alhamdulillah, tak apa, bahasa Arab. Zikir. Kita pun kata mulut akan jawab yarhamukallah, batal sembahyang. Pasal yarhamukallah tu tu khitab, cakap manusia. Moga-moga Allah Taala menyayangi awak. Khitab, mana kita tuju pada manusia, batal sembahyang. Alhamdulillah tu zikir lagi, tak bercakap manusia. Segala puji bagi Allah. Yarhamukallah, tu dah bercakap manusia. Tu tak boleh. Okey, jadi kena jagalah. Jadi mazhab kita ni dia ketat sikit dalam nangis pun tak boleh. Berapa bunyi suara tu, batal sembahyang. Anin dia bagi. Anin tu makna mengerang. Kalau mengerang, keluar daripada mengerang tu 2 suara, batal. Tu banyak kita dah jumpa dah sebelum tu, batalkan sembahyang. Kalau rujuk balik. Okey, ada soalan lain? Takbir raya mana? Takbir raya kan ada 2, satu takbir muqayyad, satu takbir mursal. Hari raya Idul Adha ada takbir mursal saja. Mursal tu bermula malam tu bila start? Maghrib lepas maghrib. Okey. Dia takbirkan sepanjang malam, start maghrib. Allah, mursal ni setiap masa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir sepanjang masa. Dan disunatkan pasang corong besar-besar atas sebagai syiar agama Islam. Kita tukar syiar takbir itu dengan meriam. Pong Allah. Itu. Dia sebenarnya takbir itu syiarnya. Kena banyak duduk di kedai, duduk tepi jalan, malam tu takbir belaka. Biar satu negara umat Islam ni takbir, bunyi takbir. Itu asalnya, itu panggil syiar. Tak berhenti takbir sampailah kepada imam naik Allah sembahyang raya. Habis ya? Itu ya. Start daripada maghrib sampai ke imam Allah. Itu nama dia takbir mursal. Muqayyad lain, muqayyad Idul Adha. Hari Arafah, hari 9 tu lepas subuh 1. Lepas zuhur 1. Lepas asar 1. Lepas maghrib muqayyad dan juga mursal. Lepas maghrib tu sembahyang lepas maghrib takbir. Lepas tu sambung Allah duduk tengah-tengah sampai masa isyak.
Ha? Tamat apa? Ada ha. Semayang raya besok habis mursa. Mana tak ada waktu habis. Takbir malam tu sampai ke semayang raya. Lepas tu zuhur kan? Takbir lagi. Asar takbir sampai habis hari tasyrik. Sampai asar hari tasyrik. Sampai asar hari ke 13. Tu. Jadi takbir istiadah dia banyak. Start daripada hari 9, subuh hari 9 sampai apa? 13. Asar hari ke 13. Hak banyak orang kita tak buatnya ialah subuh hari ke-9. Hari 9 tu tak buat. Dia buat malam tu start. Lewat start. Kalau buat kata, esok raya kata dia. Hari ni dah takbir dah kata. Allah. Sini pernah buat sini tahun lepas. Ustaz semayang sini hari Jumaat raya. Ustaz hari raya Jumaat tahun lepas. Hari Khamis tu cuti. Pokoknya takbir dah. Allah. Pas masuk takbir. Masuk dalam grup persatuan. Apa takbir? Besok raya kata dia. Astaghfirullahaladzim. Okey, ada soalan lain? Anak aurat sama ada siapa-siapa pun dengan mahram kita, anak laki dengan ibu, anak laki dengan mak saudara, dengan mak saudara, dengan adik-beradik perempuan, dengan anak perempuan, laki yang dengan mahram dia ialah antara pusat dengan lutut. Yang boleh buka antara pusat ke lutut tu depan isteri saja. Selain daripada tu, pusat dengan lutut tak boleh buka kat siapa-siapa. Paling laki sama laki, pusat dengan lutut. Tak boleh laki sama laki, bukan spender saja jalan. Apatah lagi mandi bogey-bogey tak boleh. Jadi mak dengan anak pusat lutut. Itu orang Melayu pakai kain sarung tu comel dah tu. Kan? Ini sekarang pakai seluar pendek dalam rumah, tak boleh, haram. Pusat dengan lutut tak boleh, siapa-siapa pun tengok. Isteri seorang je boleh. Jadi mak dengan anak lelaki pusat ke lutut. Bapa dengan anak perempuan pusat ke lutut. Anak saudara dengan mak saudara pusat ke lutut. Semua antara pusat dengan lutut. Pasal dia mahram. Kalau bukan mahram tu seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Badan kena pakai baju dan juga kena bertutup sampai bawah. Tak boleh haram buka badan kita kepada bukan mahram. Termasuklah badan kita ni atas. Haram. Tak boleh petang-petang jalan-jalan jogging tak pakai baju. Wah, dah. Dek kampung tak apa. Muzahab mutamak dalam mazhab Syafi'i. Tengok kitab Hidayatus Sibyan wa auratul rijal. Aurat lelaki ada 4. Pertama, aurat dalam sembahyang. Tu di antara pusat dengan lutut. Yang kedua, aurat di hadapan mahram antara pusat dengan lutut. Aurat yang ketiga iaitu di hadapan perempuan ajnabi. Ajnabi ni yang boleh menikah, seluruh badan. Seluruh badan ni. Yang keempat, aurat ketika berseorangan iaitu 2 abai mana. Abai mana apa? 2 kemalan, dubur dan kubur. Kita duduk seorang. Duduk seorang mana kena tutup kubur dan kubur. Kurang-kurangnya duduk seorang pakai seluar dalam. Sekurang-kurangnya kita seorang. Mana kita tak boleh, kita duduk seorang dalam bilik, apa pun tak pakai. Duduk terlentang gitu, tak boleh. Hukumnya haram. Itu aurat lelaki ada 4. Dalam sembahyang antara pusat ke lutut. Depan perempuan ajnabi pusat seluruh badan. Depan mahram kita itu antara pusat ke lutut juga, depan mahram. Dan yang keempat apa? Di dalam khalwat iaitu 2 abai mana bahasa Jawi ya. 2 kemaluan, kubur dan tubuh. Itu kena jagalah. Jadi orang kita ni cuai. Kadang-kadang pohon apa semua nampak. Kalau terbuka tu lain. Ni memang di rumah dia pakai seluar pendek tak boleh. Paling kurang pun pakai seluar 3 suku bawah lutut. Antara pusat dengan lutut tu tak boleh. Tak ada siapa boleh tengok pusat dengan lutut melainkan isteri saja yang tidak ada aurat. Okey, insya-Allah. Ini keadaan biasalah. Kalau darurat tu bab lain.
Mak kita pun kita boleh tengok. Itu darurat, tak apalah. Mak kita, mak dengan anak lelaki tak boleh, antara pusat dengan lutut. Okey, insya-Allah. Jadi kalau perempuan mak dengan anak lelaki, auratnya antara pusat ke lutut. Walaupun kita pukul tak pakai baju tak apa. Iyalah dari segi hukumnya kita bukan nak suruh tak pakai baju. Mana dari segi hukum tidak haram. Antara pusat dengan kelutut dia haram. Pasal dia panggil mughallazah. Tapi ada juga sebagai ulama berdapat walaupun tiada mak dengan anak lelaki, anak perempuan dengan bapa, mesti di anak perempuan tu tutup juga semua badan. Seluruh badan lah, badan tu bukan seluruh mana anggota badan. Itu je lah. Boleh? Jadi tak boleh buka antara pusat dengan lutut, tak boleh. Kita orang lelaki lah. Ya Kak. Sembahyang sunat musafir, jadi dia ada waktu tahrim tak? Kena tengok dulu sembahyang sunat musafir tu, kita sembahyang sebelum musafir ke lepas musafir? Dia waktu tahrim tu untuk sembahyang sunat yang sebabnya sebelum. Sebabnya selepas. Boleh. Jadi sekarang ni kita sembahyang dulu ke baru musafir, atau musafir dulu baru sembahyang? Sembahyang dulu baru musafir kan? Jadi sebabnya kemudian. Dia ada waktu tahrim lah. Okey. Sembahyang apa? Sembahyang ihram, sunat ihram. Sembahyang dulu baru niat ihram ke niat ihram dulu baru sembahyang? Sembahyang dulu. Sembahyang dulu baru kita ihram. Bukan niat dulu baru sembahyang ihram. Kita pergi ke Tan'im kan? Kita masuk masjid, sembahyang dulu tahiyatul masjid, kemudian sembahyang sunat ihram 2 rakaat, baru kita niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi mana sunat ihram tu sembahyang sebelum daripada ihram. Itu tak boleh sembahyang juga waktu tahrim. Sembahyang sunat masjid boleh tak waktu tahrim? Pasal apa? Pasal sebab dia sebelum. Masuk masjid dulu baru sembahyang. Bukan sembahyang dulu baru masuk masjid. Kalau sembahyang luar, lepas tu baru masuk masjid, orang tak panggil tahiyatul masjid. Itu tahiyatul padang. Kan? Dia tak bolehnya yang sebab dulu. Yang sebab kemudian. Waktu tahrim. Jadi sunat musafir ada waktu tahrim lah. Kalau lepas asar tak boleh. Sunat ihram, lepas asar tak boleh, ingat tu. Kalau kita masuk dalam masjid, kan? Nak niat kalau sebagainya, lepas asar, sembahyang tahiyatul masjid lah. Sunat ihram tak boleh sembahyang lepas asar. Sunat hajat tak boleh. Pasal hajat tu kita sembahyang hajat tu sebelum ke selepas? Selepas. Kan? Nak doa tu selepas sembahyang. Doa tu lepas sembahyang. Nak minta tu lepas sembahyang. Sembahyang istikharah, nak minta doa tu lepas sembahyang. Tu semua tak boleh waktu haram tak boleh buat. Adapun sembahyang yang sunat tak apa. Ada orang bincang, ada satu tempat tu, satu orang jemaah tu kena marah pasal dia datang nak buka puasa. Datang masjid, dia masuk masjid, nak buka puasa ke masjid, masuk masjid datang awal 6.30, sembahyang dulu dalam masjid. Orang marah, "Hoi, puasa sembahyang sunat apa?" Kata dia. Kan? Gaduh pula macam tu. Kawan tu jawab, "Mu tak kerti ke aku sembahyang sunat dalam masjid?" Kan? Kan gaduh pula. Tapi waktu tahrim ni tak ada dalam Mekah. Selain pada Mekah aja ada waktu tahrim. Okey, insya-Allah. Wallahu alam, insya-Allah. Pukul 11 dah ni. Sebelah banyak dah, 11.30 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah